Assalamualaikum dan salam hormat. Kita mulakan cerita kita pada petang ini dengan satu laporan terkini yang baru saja kami terima, yang mana satu mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya negeri Johor ke-15 akan diadakan pada 9 Februari 2022. Dan menurut kenyataan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ataupun SPR, ini selepas SPR secara rasminya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor berhubung pembubaran Dun Johor Penggal yang ke-14 pada 23 Januari 2022. Dan mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh Datuk Abdul Ghani Saleh iaitu pengerusi SPR yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRU Dun Johor seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Dan pastinya perincian lanjut akan kami kongsikan di astroawni.com. Dan segmen ini kita ingin bercakap mengenai pilihan raya negeri Johor. Meskipun tarikh penamaan ataupun tarikh pengundian semuanya masih belum diumumkan, tetapi kita ingin melihat daripada sudut jangkaan apa yang boleh kita jangkakan. Kerana jumlah pengundi dilaporkan mencatatkan peningkatan yang mana kira-kira 28% dengan pertambahan lebih 700,000 pengundi berusia 18 tahun ke atas susulan pendaftaran automatik undi 18. Dan ia adalah berikutan pendaftaran pengundi 18 yang diwartakan secara automatik menjadikan jumlah pengundi untuk PRN Johor meningkat kepada kira-kira 2.5 juta pengundi berbanding 1.8 juta pengundi pada PRU ke-14 sebelum ini. Dan itu kita melihat pertambahan antara 20 hingga 30% di kesemua 56 kawasan Dun Johor. Jumlah yang tinggi dan ini akan menjadi satu game changer dalam arena politik selepas ini sekaligus menjadi cabaran kepada parti politik yang bertanding. Jadi untuk jam ini kita ingin mengupas perkara ini bersama dengan Pengarah Komunikasi Research for Social Advancement atau REFSA, Raja Ahmad Iskandar Faris. Assalamualaikum Raja. Waalaikumsalam Daniel. Okey, sekarang ni saya ingin bertanyakan kepada Raja Iskandar sendiri. Terawal sekali kita mahu bercakap mengenai undi 18. Perlukah setiap parti politik yang bertanding nanti bertindak berani dengan memberi fokus untuk menampilkan muka-muka baru ataupun calon yang lebih muda, Raja Iskandar? Terima kasih Faris Daniel. Jadi dari segi ini kita dapat lihat pentingnya untuk parti politik menampilkan calon muda dan muka-muka baru untuk memikat hati dan menawan minda pengundi-pengundi baru. Tapi mengetengahkan atau menampilkan calon baru saja tidak cukup. Perlu juga diiringi dengan gagasan ataupun idea-idea yang baru yang sebati dengan jiwa orang muda. Kalau kita tengok atau kita lihat cabaran hari ini, cabaran masa hari ini adalah COVID-19 yang tiada penghujungnya. Kita dapat lihat disebabkan COVID, terdapat impak ekonomi dan juga ketandusan peluang ekonomi sehingga anak-anak muda tiada peluang untuk berniaga ataupun bekerja. Dan ini bukannya perkara baru. Ketandusan peluang ekonomi ini juga telah berlangsung pra-pandemik, di mana kita dapat lihat anak-anak muda mencari rezeki dan terpaksa berhijrah sehingga ke Singapura ataupun Kuala Lumpur untuk menampung kehidupan dan menampung kehidupan keluarga. Jadi keutamaan kita yang kita lihat bagi anak-anak muda dan pengundi baru adalah untuk bangkit daripada COVID-19, bangkit daripada ekonomi yang dilumpuhkan oleh pandemik dan bencana seperti banjir, dan ultimately ataupun secara pendek katanya menjadikan negeri Johor tempat tinggal yang boleh dibanggakan. Iskandar, kita juga telah melihat calon muda sebelum ini belum mampu meyakinkan pengundi di Melaka pada PRN Melaka sebelum ini. Apabila hanya 3 calon muda yang berusia 35 tahun ke bawah saja yang berjaya memikat hati pengundi itu sendiri. Jadi untuk PRN Johor pula berbeza kerana ada pertambahan 20 hingga 30% pengundi muda. Jadi apa yang boleh diaturkan oleh parti politik selain mengangkat calon muda ataupun membawa idea-idea baru kerana wakil muda semata-mata belum mampu menjanjikan apa-apa. Jadi apa lagi strategi yang mungkin perlu diambil oleh parti politik sendiri ataupun calon-calon yang bakal bertanding, calon muda yang bakal bertanding itu sendiri, Iskandar? Di sinilah seperti yang saya katakan tadi, pembawakan ataupun apa yang ditawarkan oleh parti-parti politik ataupun gagasan dan gabungan politik yang bertanding itu penting. Tidak hanya bergantung kepada individu ataupun calon-calon yang diketengahkan, tetapi idea-idea yang dibawa. Apakah pelan tindakan yang dibawakan oleh setiap gabungan politik ini untuk membaiki ataupun memulihkan kehidupan rakyat-rakyat biasa di Johor. Kita dapat lihat bahawa pandemik dan bencana alam yang
dihadapi oleh para pengundi dan mereka yang menetap di Johor telah membawakan masalah kepada mereka. Jadi dari segi ini mereka melihat bagaimana wakil-wakil rakyat ini ataupun pemimpin-pemimpin ini dapat membawa penyelesaian-penyelesaian baru bagi masalah-masalah yang telah lama mereka hadapi. Dan sebenarnya masalah ini bukan masalah baru, masalah sistemik, masalah sistem itu sendiri. Dan bagaimana wakil rakyat ataupun calon-calon ini dapat mengetengahkan idea baru ataupun penyelesaian dasar baru untuk menyelesaikan masalah ini adalah penting. Dan saya rasa itulah perlu menjadi kunci kepada parti-parti ataupun gabungan politik yang bertanding. Dan juga kalau kita lihat, Iskandar, kebanyakan PRN yang dibuat sebelum ini, majoriti pengundi hanya memilih wakil yang sememangnya sudah dikenali di tempat di kawasan mereka itu sendiri. Jadi itu mungkin satu cabaran kepada calon muda yang mahu bertanding. Jadi apa agaknya pendekatan bagi parti politik untuk tawan hati pengundi ini? Kerana tarikh pencalonan masih belum diumumkan lagi. Jadi mereka masih ada masa untuk mereka bersiap sedia. Namun dari segi apa sebenarnya, Iskandar, yang perlu disiap sediakan tu? Jadi kalau kita lihat dengan undi 18 dan pendaftaran pengundi baru, ada lebih 700,000 pengundi baru yang akan mengundi atau turun mengundi pada masa ini ataupun pada PRN akan datang. Dan seperti yang Faris tadi cakap, gabungan politik yang bertanding harus menambat hati dan minda mereka untuk bukan sahaja menyokong tapi untuk turun mengundi. Apa yang kita lihat daripada PRN sebelum-sebelum ini adalah peratusan keluar mengundi itu adalah rendah. Kerana satu faktornya mereka ingatkan PRN ini adalah satu PRN yang mereka boleh buat sekali lagi. Maksudnya mereka boleh mengundi calon, mereka tidak sedar bahawa proses mengundi wakil rakyat negeri dan proses mengundi wakil rakyat parlimen itu sudah tidak serentak. Mereka mengatakan bahawa mereka ada peluang lagi untuk mengundi wakil rakyat negeri di PRU yang akan datang. Jadi buat apa kita turun sekarang? Kita turun saja untuk PRU yang akan datang. Tapi fakta ini tidak benar kerana kita telah mengadakan PRN dan maksudnya akan ada dua proses untuk mengundi dan ini menimbulkan satu kecelaruan dari segi kekeliruan daripada pengundi. Itu satu. Keduanya dari segi pembawakan atau idea yang dibawakan dari segi penyelesaian dasar ataupun penyelesaian dari segi polisi-polisi bagaimana untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi saban hari, itu adalah penting. Dan bagaimana wakil rakyat ini berkomunikasi atau menyampaikan mesej ini kepada mereka yang di bawah sana supaya memahami bahawa ini bukan sahaja masalah memberi bakul makanan. Kalau ada keluarga yang tidak dapat menampung hidup, tidak cukup dengan memberi bakul makanan. Kita memerlukan penyelesaian dasar yang komprehensif, rombakan sistem supaya masalah-masalah ini tidak timbul lagi dan bagaimana kita nak menyediakan negeri ataupun dari segi ini negeri Johor supaya kalis pandemik dan kalis bencana. Itu adalah penting kerana bencana ini kalau kita lihat bukan sahaja kalau dulu kita cakap perubahan iklim itu adalah masalah bandar, isu bandar, tetapi kita melihat dengan bencana banjir yang melanda Johor saban hari dan ini berlaku setiap tahun. Ia bukan sahaja masalah bandar, ia adalah masalah semua rakyat dan semua bangsa Johor dan bagaimana wakil rakyat dapat menyampaikan bahawa masalah-masalah ini perlu diuruskan sekarang dan penyelesaian itu perlu didatangkan sekarang, itu adalah salah satu kunci kejayaan untuk mendapat ataupun menambat hati pengundi. Dan juga Iskandar, adakah Iskandar melihat bahawa pengundi Melayu luar bandar di Johor ini sekarang ini sudah melihat kembali kepada UMNO? Mereka lebih memilih UMNO. Bagaimana pendapat Iskandar perkara ini? Kalau kita ikut trend di Melaka sebenarnya, blok-blok politik lain boleh merampas kerusi daripada BN di kawasan luar bandar. Cumanya di Melaka hari itu peratusan mengundi atau peratusan keluar mengundi adalah rendah. Jadi saya menekankan di sini bahawa kunci ataupun faktor kemenangan adalah bagaimana gabungan politik dapat convince ataupun menggerakkan jentera dan meyakinkan pengundi atas pagar ataupun swing voters untuk turun mengundi, balik ke Johor untuk mengundi. Dan dari segi itu, kita tidak boleh
terang-terang mengatakan bahawa ini adalah PRN ini akan memihak kepada PN ataupun UMNO saja. Ia adalah dengan adanya faktor-faktor yang bertindih ini, ia adalah satu lapangan terbuka ataupun open field bagi semua gabungan politik yang bertanding untuk memenangi share of votes ataupun undi-undi yang akan dibuang pada hari mengundi. Dan terakhir sekali, Iskandar, ini adalah kali pertama juga undi 18 dilaksanakan. Jadi apa agaknya yang pengundi ini perlu mereka fahami? Mereka mungkin masih ada rasa ragu-ragu mungkin untuk memilih wakil rakyat mereka. Jadi apa agaknya mereka punya panduan atau apa yang perlu dilihat oleh mereka dalam memilih bakal pemimpin mereka ini sendiri? Iskandar. Pertamanya mereka perlu fahami bahawa mereka boleh mengundi pada PRN kali ini kerana ada juga kekeliruan di mana mereka rasakan mereka tidak boleh lagi mengundi sebab senarai itu masih di review. Tapi itu perkara pertama yang perlu disedari bahawa mereka boleh mengundi. Keduanya adalah untuk melakukan kaji selidik mengenai calon-calon dan parti politik yang bertanding kerana lanskap politik kita sudah jauh berbeza daripada PRU ke-14. Sekarang mungkin kita akan lihat gabungan lebih daripada 3 yang akan bertanding pada PRN kali ini dan adalah penting bagi pengundi-pengundi baru dan juga pengundi lama untuk menyelidiki dengan lebih lanjut bagaimana dinamik politik baru dan siapa yang akan bertanding dalam PRN akan datang. Baik, terima kasih Raja Ahmad Iskandar Faris. Beliau merupakan pengarah komunikasi REFSA yang berceritakan ataupun memberi jangkaan apa yang boleh kita jangkakan menjelang PRN Johor. Walaupun tarikh penamaan calon ataupun tarikh pengundian masih lagi belum diumumkan, tapi itulah apa yang boleh kita jangkakan dengan adanya pelaksanaan undi 18. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.